Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan kita punya perbincangan. Kita masuk kepada bab komposisi kimia dalam sel. Okey, cikgu akan bahagikan bab ini kepada beberapa bahagian. Okey, kita masukkan yang pertama, kita tengok pengenalan. Kenapa kita nak belajar komposisi kimia dalam sel dan apa dia komposisi kimia dalam sel. Okey, untuk itu kita buat revision sedikit. Okey, masih ingat lagi tak organisasi sel haiwan? Okey, organisasi sel haiwan awak belajar, cikgu guna pointer, laser pointer lah ya. Okey, tengok di sini. Okey, organisasi sel ya. Awak belajar daripada ini sel, tisu, organ, sistem. Okey, dan sel ini juga awak dah belajar dalam sel ada beberapa struktur, iaitu bagi kepada dua struktur, iaitu organel dengan bukan organel. Okey, ini cikgu bagi contoh dua organel, iaitu mitokondria dengan nukleus. Kalau masih ingat lagi, mitokondria pula ada kat luar ni, ada terbina daripada dia ada dinding dia, dia ada membran dia. So, sebenarnya mitokondria ini kalau awak masih ingat membran plasma dia kan. Ini ada membran plasma, so awak masih ingat lagi struktur membran plasma. So, sebenarnya mitokondria ini juga terbina daripada membran plasma, dan membran plasma ada molekul-molekul bentuknya kan. Bermaksud mitokondria ini terbentuk daripada molekul. Kalau makromolekul maksud molekul yang besar. Molekul besar pula terbina daripada molekul yang kecil. Molekul pula terbentuk daripada atom. Maksudnya komposisi kimia dalam badan kita ini yang paling kecilnya ialah apa? Atom. Tapi kebanyakan atom ni bentuk dalam bentuk molekul. Kalau tengok pula nukleus pun sama. Kalau awak mungkin ada yang dah tahu. Okey, nukleus, struktur dalam nukleus adalah kromosom. Kromosom pula terbentuk daripada molekul DNA. Dan molekul DNA pula terbina daripada molekul-molekul lebih kecil, iaitu nukleotida, dan nukleotida itu terbentuk daripada atom-atom seperti CHO, N dan P. Bermaksud setiap sel terbentuk daripada komposisi kimia, terbentuk daripada atom, terbentuk daripada molekul. So, bermaksud apa? Tisu kita, organ kita, sistem kita dan kita ini sebenarnya terbentuk asasnya ialah molekul atom. Okey, ini jadi kita. Kita tengok balik, kalau kita mati pula, so akan berlaku proses pereputan, penguraian. Akhirnya akan dapat kepada molekul-molekul kecil juga. So, itulah dia komposisi kimia di dalam sel. Kenapa kita nak tengok apa kaitan komposisi kimia dalam sel dengan diri kita, dengan organisma. Begitu juga dengan sel tumbuh-tumbuhan. Sama juga, tumbuh-tumbuhan terbina daripada sel. Sel terbina daripada organel dan juga non-organel. Organel contohnya Golgi apparatus, ini apa ni? Ini vakuole, lysosom, kloroplas dan seterusnya. Ini dinding sel. Kalau tengok dinding sel, orang belajar terdiri daripada selulosa. Selulosa itu adalah molekul. Okey, jelas ya mengenai komposisi kimia dalam sel. Okey, ini samalah juga, cuma ini dalam bentuk perkataan. Kita punya organisasi yang kita belajar, yang awak jelas, daripada sel membentuk tisu, tisu membentuk organ, organ membentuk
organisma. Seterusnya populasi community ekosistem. Sel pula terbina daripada makromolekul, maksud molekul yang besar. Molekul besar ini sebenarnya terbina daripada molekul lebih kecil, dan molekul yang kecil ini sebenarnya terbina daripada atom. So ini lebih kepada biochemistry ataupun biokimia. Ini contoh yang tadi lah. Contoh. Refresh sikit. Membran plasma. Dah belajar. Ada protein. Ini protein apa ni? Protein liang. Ada protein pembawa. Ada molekul fosfolipid. Bermaksud kita punya sel terbina daripada bahan kimia. Bahan kimia itu molekul-molekul lah. Ataupun atom-atom. Okey, kita masuk. Okey, komposisi kimia dalam sel. Okey, merujuk kepada unsur dalam jadual kompak berkala terdapat lebih kurang 118 unsur ataupun elemen, tetapi hanya 25 unsur yang wujud atau membentuk sel hidup. Okey, kita tengok sini 118 ni cikgu buat dalam bentuk question mark. Sebab bila awak belajar dalam jadual berkala ni pun dinamik, dia bukan statik je. Ada penambahan. Cikgu rasa kalau tak silap yang paling latest 2018 kot ada penemuan atom ataupun satu unsur baru. Okey. Untuk 25 unsur yang terbentuk dalam sel hidup, yang bentuk sel hidup pula kita boleh bagi kepada dua, iaitu unsur utama dengan unsur surih. Utama itu maksudnya banyak, untuk surih maksudnya sikit je dalam badan. Okey, tapi bahan kimia ni kebanyakan wujud dalam bentuk sebatian pada sel hidup. Bahan kimia ni tak dalam sel hidup, sel kita ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, mikroorganisma ke, dia tak wujud dalam bentuk atom. Kebanyakan wujud dalam bentuk sebatian. Apa dia sebatian? Okay, awak dah belajar sebatian dalam kimia, awak dah belajar molekul terbentuk lebih daripada satu jenis unsur. Pointer option highlighter terbina daripada lebih daripada satu jenis unsur dalam nisbah yang tertentu. Itu maksud sebatian. Dah pernah belajar sebatian, campuran. Okey, sebatian yang ada di dalam sel hidup kita boleh bagi kepada dua, iaitu sebatian organik dengan sebatian organik. Maksudnya tadi lah yang bentuk kita punya sel. Bila cakap kita punya sel tu tak semestinya sel manusia saja, termasuklah sel haiwan dan sel tumbuhan dan juga semua sel hidup, termasuklah mikroorganisma. Okey, sebatian tak organik iaitu sebatian yang tak ada unsur karbon. Paling banyak kan dalam badan kita ialah air, H2O. Tak ada karbon kan? Ni silap ni tu ni silap ni tu, sepatutnya H2 ni bawah tu ni. Okey, organik pula bermaksud mengandungi unsur karbon. Apa? Sebatian yang mengandungi unsur karbon, iaitu karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik. Maksudnya dalam sel kita ada protein, ada lipid, ada asid nukleik. Karbohidrat ni saja yang pada haiwan ini kita kena bincang lebih jelas. Tapi pada semua protein, lipid dengan asid nukleik ada pada semua organisma hidup. Karbohidrat ni pada manusia, pada haiwan kita kena bincang dengan lebih detail. Okey. Air kita dah belajar. Sifat air dan kepentingan air. Ini awak kena ingatlah. Dan cikgu dah share dengan awak video tentang air yang panjang lebar. Cikgu cerita pasal air serta kepentingan dia, ciri-ciri dan kepentingan. Okey. Sebatian dalam sel mengandungi unsur karbon yang tadi kita dah bincang. Okey, dia bentuk dalam sel ni biasa dalam bentuk molekul yang besar ataupun makromolekul, ataupun ada yang kita klasifikasikan sebagai polimer. Sebab apa dia polimer? Dia molekul besar yang terdiri daripada unit-unit yang
sama dan berulang. Itu maksud MERS kan. Poly maksudnya banyak. Poly banyak. MERS berulang-ulang. Okey. Kecuali lipid. Lipid adalah sebatian hydrophobic. Ini terbina daripada unit asas atau monomer. Sebab dia kita kata tadi polimer. Okay. Terbina daripada unsur dan nisbah yang tentu. Itu konsep sebatian. Okay. Sebatian organik yang kita nak belajar detail. Karbohidrat, protein, asid nukleik dalam lipid. Dan tadi kita kata dia polimer. Dan dia sebatian pula. Dia sebatian, dia terbentuk daripada unsur. Keyword dia unsur. Awak kena fahamkan betul-betul. Apa maksud sebatian? Apa maksud unsur? Okey. So, ini awak boleh baca karbohidrat unsurnya karbon, hidrogen, oksigen. Okey, dia adalah polimer. Maka dia ada unit-unit asasnya. Unit asas atau monomernya. Monomernya monosakarida. Dimer maksudnya mono satu. Mono ni apa? Satu. Di dua. Poli apa? Banyak lebih daripada dua. So, kalau karbohidrat monomernya monosakarida. Dimer dua disakarida. Polimer polisakarida. Protein unsurnya CHON, CHON. Dan ada protein-protein tertentu ada P adalah phosphorus, S sulfur. Okey, unitnya apa? Asid amino. Dimer dia kita panggil dipeptida. Kita tak panggil diamino lah, kita panggil dipeptida. Sebab apa? Sebab ikatan di antara asid amino ialah ikatan peptida. So dia bagi istilahnya dipeptida. Bila banyak polipeptida. Okey, asid nukleik. Dia ada unsur CHON dan juga phosphorus. So, monomernya ialah nukleotida. Dimer dia kita tak sebut, jarang sebut dimernya. Seterus kepada polimer sebab dia wujud secara polimer. Dia tak ada dipeptida. So dia dinukleotida ni tak wujud. Maka terus kepada polinukleotida. Lipid pula dia punya monomernya ialah asid lemak dan gliserol. Tapi lipid ni pun kita akan bincangkan lebih lanjut. Sebab yang ada monomernya adalah satu jenis asid amino, satu jenis lipid saja iaitu triglycerida. Okeylah, kalau awak tengok di sini unsur-unsur yang banyak apa ni? Dalam karbohidrat, protein dan asid nukleik, lipid semua mesti ada apa? Ada CHO, CHON, CHO, CHON, CHO. So, yang paling banyak ini sebenarnya ialah apa? Unsur yang paling banyak adalah CHO dan juga N. Okey, sebab itu kita boleh bagi unsur utama dan unsur yang sedikit. Yang utama CHON. Kita tengok kan? Dan unsur yang sikit, ini. Rahsia awak tahu ni semua stand for what? Ini semua adalah simbol-simbol yang ada dalam jadual berkala. Unsur yang ada dalam jadual berkala. Unsur utama maksudnya ada banyak. Kau tengok dalam manusia, oksigen 65%, karbon 18%, hidrogen 9.5%, nitrogen 3.3%. Ini unsur yang banyak. Ini unsur yang sedikit. Awak tengok ni. Campur-campur semua ni lebih pada berapa peratus ni? It is more than 3. It is more than 90. It is almost 96% adalah CHO dan N. Yang lain-lain sikit sangat. Tapi walaupun sedikit, dia penting untuk kehidupan. Oleh itu sebenarnya badan kita ni ataupun organisma hidup lain terdiri daripada unsur-unsur. Dan unsur-unsur ni wujud dalam bentuk sebatian. Okey. So kita boleh tengok ini perbandingan komposisi kimia dalam beberapa organisma hidup.
Untuk pengetahuan awak je lah Ini mamalia secara umum. Ini Saccharomyces cerevisiae ni adalah yeast. Yeast yang buat roti tu. Dan ini ialah E. coli. Ini adalah satu contoh bakteria. Okay, tengok. Sudah tentulah. Paling banyaknya apa? Adalah air lah Okay. Dan yang kedua banyak ialah apa? Protein. Yang membentuk kita punya sel kita adalah protein. Kemudian ini asid nukleik. Asid nukleik ada kat mana? Ada dalam kita punya nukleus dan juga lipid. Lipid yang banyak membentuk kita punya sel. Ingat kita punya membran plasma ada fosfolipid. Nanti awak akan belajar juga kita punya sel Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita punya neuron juga ada salut myelin yang terlipid. So, awak jangan confuse dengan kelas makanan. Kelas makanan sebenarnya kaitannya kelas makanan itu adalah apa yang kita makan. Dan apa yang kita makan protein, kita makan karbohidrat. Itu tujuan kita makan untuk kalau karbohidrat untuk mendapatkan tenaga, sumber tenaga utama. Protein untuk pertumbuhan. Pertumbuhan tu untuk membina apa? Untuk membina sel-sel baru. Lipid. Kita kena ambil lipid. Jangan kata lipid tu jahat sangat. Ingat tu, 7 hingga kalau macam kita 13% adalah lipid. Tapi lipid ada yang baik, ada yang jahat lah. Tapi banyak lipid yang baik juga dalam badan kita. So, bila kita makan, sebelum tu, protein, kita belajar juga. Protein ada yang badan kita dapat hasilkan. Ada yang badan kita tak dapat hasilkan. Ingat tak ribosom? Ribosom menghasilkan protein. Bergantung kepada maklumat yang dibawa oleh DNA. Dia menghasilkan protein 60% daripada berat dry weight adalah protein. Maka penting protein. Bila kita makan protein, ni cerita makan pula. Bila kita makan protein, contohnya kita makan daging, badan kita akan mencernakan protein menjadi yang paling asas, unit yang paling asas iaitu asid amino. Apa tujuan dia? Supaya dapat diserap ataupun meresap. Bukan diserapnya, meresap masuk ke dalam kapilari darah melalui membran plasma. Kalau tak jadi kecil, protein itu tak dapat meresap masuk ke dalam kapilari darah. Bila masuk ke kapilari darah, dalam darah diangkut ke seluruh bahagian badan. Asid amino itu jadi apa? Akan digunakan untuk membentuk sel baru, membentuk protein plasma, membentuk enzim dan berbagai lagi yang kita akan belajar. Sebenarnya kita makan untuk apa? Nanti kita tengoklah beberapa kepentingan. Apa tujuan kita makan? Okey. Ini apa yang ada dalam badan kita. So, dalam badan kita ada protein. Kita juga makan protein untuk membina protein sebenarnya. Okey, ini kepentingan sebatian organik, lebih kepada kepentingannya maksudnya kepentingannya ada dalam badan kita dan kepentingannya untuk kita makan jugalah. Karbohidrat, sumber tenaga utama, simpanan makanan. Karbohidrat ada dalam badan kita adalah kalau dalam manusia dalam bentuk glycogen. Karbohidrat sumber utama makanan sebab apa dia? Karbohidrat utama ialah glukosa sebagai sumber tenaga. Ni kita akan belajar semua detail lagi lah. Okey, tadi cikgu catat karbohidrat tak ada kita dalam haiwan ini. Kita nak bincangkan sebab dalam haiwan kita ni makan karbohidrat untuk dapatkan
glukosa. Sebab glukosa itu digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui proses respirasi sel. Dan jika glukosa itu berlebihan ditukar menjadi glycogen. Kita manusia tidak dapat hasilkan karbohidrat. Kita makan karbohidrat, contohnya kita makan nasi untuk dapatkan glukosa. Glukosa dioksidakan dapat tenaga. Sebab itu kita kata karbohidrat adalah sumber tenaga. Lebih akan jadi glycogen dan disimpan dalam hati. Bagi tumbuh-tumbuhan, dia membina. Dia dapat membina karbohidrat melalui proses fotosintesis. Membina, mula-mula melalui proses fotosintesis dapat glukosa. Kemudian jadi kanji. Dan tumbuh-tumbuhan juga dapat membina selulosa sebab dia ada dinding sel. Dinding sel terbina daripada selulosa. Itu cerita pasal karbohidrat. Dan kita juga ada sedikit glycoprotein dengan glycolipid pada membran plasma. Itu sangat sedikit. Okey, jelas ya? Kemudian protein. Awak belajar daripada darjah 1 daripada sekolah rendah. Protein penting untuk pertumbuhan. Sebab apa? Dia nak membina sel baru. Kan plasma membran kita ada banyak protein-protein pembawa. Protein-protein liang. Glycoprotein. Okey, dan lain-lain lah. Dan juga dalam badan kita apa? Enzim, hormon, hemoglobin, keratin, collagen. Semua ini adalah protein. Ada yang badan kita sinteteskan, ada yang kita kena ambil daripada pemakanan. Dan juga untuk pembinaan otot. Lipid, simpanan tenaga bagi haiwan. Penebat bagi haiwan. Kita ni, kalau tak ada lipid bawah kulit kita, kita tak dapat nak kontrol kita punya suhu at 37 degree Celsius. Itu fungsi lipid. Melindungi organ dalaman haiwan, membina plasma membran, kan fosfolipid kalau masih ingat. Kemudian asid nukleik. Asid nukleik, setiap sel ada nukleus. Nukleus, masih ingat, adalah organel yang paling besar di dalam sel. Dalam nukleus ada kromosom. Kromosom terbina daripada asid nukleik. Apa fungsinya? Menyimpan maklumat genetik dalam bentuk kod. Secara umumnya, bagi pelajaran tingkatan 4, maksudnya apa? Okey, ciri awak tengok pada awak. Mata awak warna apa? Kulit awak warna apa? Hidung awak penyet ke, mancung ke, semua itu adalah disimpan. Ciri-ciri itu disimpan di dalam asid dalam DNA. Dalam bentuk kod genetik lah kita panggil. Okey, apabila kita membicarakan berkaitan dengan protein, karbohidrat, lipid, kita tidak berlari daripada dua konsep yang awak kena pelajari, iaitu kondensasi dan hidrolisis. Okey, kondensasi adalah proses penggabungan. Penggabungan apa? Molekul kecil kepada molekul lebih besar dengan penyingkiran air. Contohnya kita ada satu monomer nak jadikan dia molekul lebih besar. Ada sini dimer. Lebih besar. Dan proses ini nampak tak? Pada monomer ni ada strukturnya, molekul, dia punya struktur molekul dia. Dia ada OH, ada ujung OH, ada ujung OH di sini, monomer 1. Monomer 2 ada ujung OH. Untuk dia sambung akan satu ikatan, dia terpaksa singkirkan air. Nampak tak? OH dia ambil sini, H sini. So, dia bergabung sini jadi air. So, dia akan singkirkan satu molekul air. So, dapatlah satu molekul yang lebih besar. Begitu juga daripada dimer nak jadi polimer.
Dia akan singkirkan air sebab dia penggabungan molekul kecil kepada molekul lebih besar. Hidrolisis pula adalah terbalik kepada kondensasi. Dia pecah ataupun penguraian molekul besar kepada molekul lebih kecil. Yang penting, dia memerlukan air. Ataupun dia tambah air. Sebab apa? Nak jadi balik sini kan, ke ujung ni ada OH, ujung ni ada OH. Dia asal ada O je sini. So, ujung ini akan ambil satu H, ujung ini akan ambil OH. Ambil daripada mana? Daripada air. Dan proses-proses ni sebenarnya memerlukan enzim. Okay, ini contohnya, nanti ceritalah ya kalau detailnya panjang pula. Ini pun sama juga. Dia tunjuk dalam bentuk grafiknya begini. Hidrolisis daripada molekul besar menjadi molekul kecil. Kita pecahkan sini dan kita perlu tambahkan molekul air. Ini pula daripada molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul yang besar. Kita nak rantai dia ni, kita nak ikat kat sini, tapi di sini proses ini akan membebaskan atau menghasilkan air. Okey. Okey, ini apa yang kita akan pelajari seterusnya satu persatu. Okey. Setakat itu dulu untuk pengenalan kepada komposisi kimia di dalam sel. Nanti kita akan sambung dengan bahan organik, sebatian organik yang pertama iaitu karbohidrat. Okey, bye-bye.